mohon dulu untuk kita like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel saya Bola Boleba. Kali ini kita ingin sama-sama melihat dan menganalisa keupayaan dan prestasi serta potensi sebuah pasukan yaitu Spanyol untuk perlawanan di suku akhir Euro 2020 nanti. Kita tahu dalam perlawanan tersebut Spanyol akan bertemu Switzerland di Saint Petersburg pada 2 Julai 2021. Spanyol boleh kita kategorikan merupakan pasukan pilihan untuk kejohanan kali ini. Spanyol merupakan satu pasukan yang menggabungkan para pemain berpengalaman dan pemain-pemain muda yang amat berpotensi dan mempunyai pengalaman yang luas di peringkat kelab sebelum ini. Sama seperti pasukan Itali, kita boleh kategorikan Spanyol sekarang dalam proses transition ataupun dalam proses perubahan dari segi komposisi para pemain, di mana kita tahu Spanyol pernah menjadi juara Piala Dunia dan Piala Eropah di kejohanan-kejohanan yang lepas. Ada beberapa keunikan yang ada pada pasukan Spanyol untuk Euro kali ini. Pertamanya adalah pasukan Spanyol merupakan satu-satunya pasukan yang hanya membawa 24 orang pemain ke Euro 2020. Berbanding dengan pasukan-pasukan lain, mereka memenuhkan kuota pemain dengan membawa 26 orang pemain. Berbanding dengan Spanyol, terdapat 2 kekosongan. Keduanya, dalam mana-mana pertandingan antarabangsa, ini adalah buat pertama kali Spanyol tidak dianggotai oleh mana-mana pemain dari kelab Real Madrid. Kita tahu reputasi dan kehebatan Real Madrid di peringkat kelab adalah amat tinggi dan ramai yang beranggapan bahawa tindakan Spanyol tidak menyenaraikan mana-mana pemain dari Real Madrid merupakan satu kesilapan. Tetapi sudah tentu Luis Enrique mempunyai sebab-sebab tertentu mengapa tidak ada seorang pun pemain dari kelab Real Madrid untuk beliau daftar dan bawa ke Euro 2020 kali ini. Dari segi formasi permainan, pasukan Spanyol lebih selesa menggunakan formasi 4-3-3. Selain itu, dalam keadaan tertentu, apabila pasukan Spanyol mendominasi permainan, formasi tersebut boleh berubah menjadi 2-5-3. Dan dalam keadaan mereka mengawal tempo di bahagian midfield, 2 wingback di kiri dan kanan akan naik ke atas dan membuat crossing yang amat berkesan kepada target man mereka iaitu Alvaro Morata di atas. Kemudiannya, keunikan formasi pasukan Spanyol pada kali ini adalah di peringkat tengah itu mereka meletakkan tonggak yang amat senior dan juga ketua pasukan mereka iaitu Sergi Busquets yang bertindak sebagai defensive midfield dan juga pelindung kepada pertahanan Spanyol, dan di kiri dan kanan beliau diapit oleh Koke dan Pedri. Kita tahu kedua-dua pemain ini merupakan pemain yang agak mobile, agak energetik dan suka membuat hantaran-hantaran pendek sesama mereka bagi mengawal tempo permainan. Kita tahu Spanyol merupakan satu pasukan yang sangat suka mengawal bola ataupun memiliki bola pada jangka masa yang panjang dalam satu-satu permainan. Untuk memastikan Spanyol sentiasa menguasai permainan, mengawal tempo dan memiliki bola dalam waktu yang mereka kehendaki, pasukan Spanyol menggunakan penguasaan bola di bahagian tengah dengan membuat formasi diamond di bahagian midfield. Taktik mengamalkan bentuk diamond di peringkat tengah ini biasanya pada kebanyakan masa melibatkan 4 pemain utama pasukan Spanyol, iaitu Sergi Busquets di bahagian bawah diiringi oleh 2 pemain kiri dan kanan iaitu Koke dan juga Pedri, dan pada kebanyakan masa Morata akan turun ke bawah sedikit untuk membolehkan mereka membuat umpanan pendek, seterusnya membuka ruang kepada 2 pemain kiri dan kanan wingback tadi untuk naik ke atas. Semasa perlawanan pusingan pertama menentang Sweden misalnya, Spanyol merekodkan penguasaan bola sebanyak 86%, dan juga pada perlawanan menentang Slovakia, Spanyol merekodkan penguasaan bola sebanyak 62%. Menentang Poland, Spanyol merekodkan
penguasaan bola sebanyak 69% dan semasa menentang Kroasia, sekali lagi Spanyol mendominasi permainan dengan penguasaan bola sebanyak 64%. Jadi kita nampak sistem formasi diamond itu amat berkesan kepada Spanyol kerana dengannya mereka dapat menguasai permainan, menguasai tempo dan seterusnya membuka peluang-peluang menjaringkan gol dengan agak mudah. Khasnya dalam dua perlawanan yang terakhir mereka apabila Spanyol berjaya menyumbat sebanyak 10 gol yang merupakan kod jaringan tertinggi yang pernah dicatat oleh mana-mana pasukan untuk dua perlawanan terakhir Euro 2020 kali ini. Gaya permainan pasukan Spanyol sebenarnya agak menarik dengan mengamalkan game intensity yang tinggi dan juga tekanan ataupun pressing yang dibuat oleh pemain-pemain mereka ke atas pemain lawan. Mereka mempunyai Thiago, pemain midfield Liverpool. Mereka mempunyai Adam Traore yang bermain di kelab Wolves, Liga Perdana Inggris. Malahan mereka juga mempunyai Rodri, tonggak utama Manchester City di Liga Perdana Inggris sebagai backup ataupun sokongan kepada Sergio Busquets dalam keadaan Spanyol ingin bertahan. Dengan memiliki barisan pemain simpanan yang agak baik ini, Spanyol mampu menukar taktik pada bila-bila masa dalam keadaan tertentu apabila perlawanan itu berlanjutan ke masa tambahan misalnya. Spanyol juga merupakan pasukan yang sangat ofensif. Kedua-dua pemain wingback dan juga pemain midfield Spanyol ini agak mobile dan sentiasa bergerak menyokong Alvaro Morata. Walaupun Alvaro Morata sentiasa berseorangan di bahagian atas. Melihat kepada formasi dan juga sistem permainan yang saya katakan tadi, saya melihat Spanyol amat berpotensi untuk menjadi pasukan yang boleh menjuarai Euro kali ini. Gabungan pemain berpengalaman dan pemain muda membolehkan Spanyol sentiasa mampu menukar variasi permainan dan taktikal di mana-mana peringkat perlawanan meskipun perlawanan itu mungkin berlanjutan ke masa tambahan. Kita tahu juga perlawanan Kroasia memberi gambaran yang amat kuat kepada kita betapa Spanyol pada kali ini mempunyai mental ataupun semangat yang sangat tinggi untuk memenangi perlawanan. Spanyol walaupun kita anggap masih dalam pasukan transisi daripada pasukan lama kepada pasukan yang agak baru pada kali ini, tetapi mereka masih mampu memenangi perlawanan dan seterusnya layak ke pusingan suku akhir Euro kali ini. Melihat kepada permainan yang dipamerkan oleh Spanyol pada kali ini, kita amat terhibur dengan penguasaan bola yang amat baik, dengan gaya serangan yang sangat berkesan dan mempunyai variasi-variasi tertentu, dan dengan tekanan ataupun pressing yang mereka kenakan di bahagian tengah. Spanyol pada kebanyakan masa tidak menghampakan kita. Jadi jika ditanya kepada saya bagaimana potensi pasukan Spanyol, sebenarnya di atas kertas kita tahu Spanyol merupakan pasukan yang dianggap layak untuk ke separuh akhir dengan mudah. Spanyol dengan gaya permainan yang menarik, game intensity yang tinggi, pressing yang berkesan dan juga variasi serangan yang sentiasa mencipta peluang dan ruang sehingga mampu menjaringkan 10 gol dalam dua perlawanan terakhir pada Euro kali ini, kita anggap Spanyol sepatutnya layak ke pusingan separuh akhir dengan agak mudah. Jadi kepada pasukan Switzerland, kita harap mereka mempunyai ramuan. Kita harap mereka mempunyai taktik yang berkesan dan mempunyai keupayaan untuk menyekat kemarahan pasukan Spanyol yang pada saya kali ini agak berlainan dengan pasukan-pasukan yang ditemui oleh New Zealand di peringkat awal sebelum ini. Sekian, terima kasih.